Jadi hari ini saya diberi amanah oleh Dr. Masufa untuk menyambung bacaan kita tentang hadis berkaitan dengan orang kurang upaya. Jadi hadis ini kita dikumpulkan di dalam buku hadis 40 hadis berkaitan dengan orang kurang upaya. Jadi hadis yang nak saya sebutkan sekarang hari ini hadis pendek saja. Hadis yang ketujuh, kalau siapa yang ada buku tu boleh rujuklah. Hadis yang ketujuh, memberi kepercayaan kepada orang kurang upaya. Baik. An Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibnu Ummi Maktum 'ala al-Madinati marratain. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjadikan seorang yang bernama Ibnu Ummi Maktum sebagai istakhlafa ni maknanya sebagai khalifah lah, tapi khalifah di sini bukan khalifah seperti Abu Bakar ataupun Umar lah. Khalifah ni dari segi bahasanya maknanya bila kita pergi, kita mewakilkan kepada orang lain untuk menggantikan tempat dia, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi kan. Jadi Adam dan manusia keseluruhannya untuk menjaga mentadbir urusan dunia ini. Jadi apabila Nabi keluar daripada Madinah, keluar di sini kebanyakannya keluar untuk berjihad. Apabila Nabi keluar dan siapa yang hendak menjaga Madinah ataupun menguruskan hal ehwal orang Islam di Madinah, ada beberapa tokoh lah yang telah Nabi pilih, dan di antaranya beliau yang bernama Ibnu Ummi Maktum, dan di dalam hadis ini dinyatakan marratain, iaitu 2 kali. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita Ibnu Ummi Maktum. Sebelum itu kita nak kenal dulu siapa dia yang dipanggil sebagai Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ni namanya adalah Abdullah, dan di dalam satu riwayat lain mengatakan namanya adalah Amr. Ibnu Ummi Maktum anak kepada Ummi Maktum. Ummi Maktum ni kalau orang Arab ni apabila nama dia ada gelaran macam Abu something ataupun Ummu siapa-siapa, itu bukan nama sebenar dia, itu adalah gelaran. Kalau dalam istilah Arabnya dipanggil sebagai kunyah. Jadi kunyah ni contohnya kalau saya ada anak nama Ali, jadi boleh panggil saya dengan nama Abu Ali. Jadi orang Arab ni adat dia begitulah. Kalau perempuan dipanggil dengan Ummu siapa jadi kalau nama dia Abu ataupun Ummu tu, itu adalah kunyah dia ataupun gelaran dia. Jadi Abdullah ibn Ummi Maktum ni, beliau ni adalah seorang buta. Dia ni adalah seorang yang buta, dan Nabi SAW memuliakan. Ada cerita dia lah dalam surah Abasa wa Tawalla. Ustaz Abdullah mungkin boleh panggil sekejap lagi untuk menceritakan sedikit tentang surah Abasa wa Tawalla. Jadi Abdullah bin Maktum ni dilantik oleh Nabi SAW sebagai pemerintah. Dalam syarah hadis ni dinyatakan sebagai pemerintah. Ada perbezaan ada beberapa pandangan ulama lah tentang pelantikan Abdullah ibn Ummi Maktum sebagai pemerintah ini. Sebahagian ulama mengatakan bahawa beliau dilantik menggantikan Nabi SAW menjadi imam semayang. Jadi dalam urusan semayang, Abdullah ibn Maktum lah yang akan menggantikan Nabi SAW. Tapi ada sebagian ulama juga mengatakan bukan setakat semayang, tapi Abdullah ibn Maktum yang buta ini dia juga diamanahkan untuk urusan-urusan pentadbiran. Jadi itu perbezaan di kalangan ulama lah. Tapi tak kisahlah sama ada beliau ini dilantik hanya menjadi imam ataupun beliau ini dilantik juga untuk menguruskan urusan yang berkaitan dengan orang Islam di Madinah. Yang paling penting sekali, Nabi Muhammad SAW memberi kepercayaan. Jadi kadang-kadang kita lihat orang kurang upaya ini, kita rasa dia ada kekurangan, kita rasa mungkin dia tidak mampu untuk membuat tugasan-tugasan tertentu kan. Jadi kadang-kadang perlu juga kalau kita pun berada di tempat orang kurang upaya, mungkin kita pun tak minta sangat untuk dikasihani kan, sebab ialah perlu bantuan lah. Tapi kadang-kadang dia pun ada rasa untuk nak membuktikan bahawa dia pun boleh juga melakukan sebagaimana orang yang sihat. Jadi tak salah untuk kita memberi peluang. Tambah pula kalau beliau ni merupakan orang yang mempunyai pengalaman, mempunyai ilmu, mempunyai kemahiran, jadi boleh diserahkan kepada beliau tugasan yang boleh kita rasa dia boleh lakukan tapi kalau tugasan-tugasan yang tidak boleh lakukan, sudah tentulah di sana ada lagi orang lain yang boleh kita lantik. Jadi sebahagian ulama yang tadi disebutkan, bahawa ulama yang mengatakan bahawa pelantikan Abdullah bin Ummi Maktum ni hanya pada solat, kerana mereka mengatakan kalaulah Abdullah bin Maktum ini dilantik untuk menguruskan perkara-perkara yang berkaitan kenegaraan, sudah tentu akan menjadi masalah kepadanya dan juga masalah kepada umat. Kerana sebagai contoh, kerana apabila dia telah kehilangan satu panca inderanya iaitu penglihatan, sudah tentu dia tidak dapat nak mengenal pasti satu perkara itu dengan teliti ataupun dengan tepat kan. Jadi mungkin dia perlukan pada bantuan orang lain. Jadi atas alasan itulah bahawa sebagian ulama mengatakan kepercayaan itu adalah kepercayaan untuk membawa ataupun dalam urusan solat.
Kemudian tentang Abdullah ibn Maktum ini, ada perkara yang menarik tentang Abdullah ibn Maktum yang boleh sama-sama kita kongsikan. Yang pertama, Abdullah ibn Maktum ini adalah tukang azan ataupun muazzin. Muazzin Nabi SAW dalam bulan Ramadan. Jadi muazzin ataupun yang kita kenal dengan nama Bilal tu, yang kita tahu adalah Bilal lah ya, Bilal bin Rabah. Jadi kemasyhuran Bilal tu sehingga kan tukang azan di Malaysia ni semua dipanggil dengan nama Bilal, walaupun namanya bukan Bilal. Jadi di bulan Ramadan itu ada dua, satu Bilal, satu lagi yang Abdullah ibn Umi Maktum. Jadi yang Abdullah ibn Maktum dia ni mengazankan apabila dia ni yang azan yang pertama adalah azan Bilal bin Rabah, iaitu azan apabila fajar kazib, kalau silap saya, apabila fajar yang bukan fajar yang sebenar tu. Jadi apabila sampai pada waktu fajar sadiq, fajar yang betul itu, fajar yang membezakan antara malam dan siang itu, maka Abdullah ibn Maktum lah yang akan mengazankan. Jadi ada seorang ulama, saya lupa nama dia, dia membicarakan perkara ini. Kenapakah Abdullah ibn Maktum yang buta ni dilantik ataupun diarahkan untuk azan semasa fajar sadiq, sedangkan kalau ikut logiknya mestilah orang yang nampak kan, dia nampak cahaya apa nama pada waktu pagi itu, barulah dia boleh menentukan masuk waktu atau tidak. Jadi di sini menunjukkan bahawa Nabi nak memberi keringanan, jadi fajar tadi tak mestinya betul-betul tepat kan. Jadi orang buta ni dia tak nampak, tapi ada kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia memberitahu, dah masuk waktu, maka dia pun azan. Itu yang dihuraikan oleh dalam inilah ya, wallahu taala a'lam. Dan satu lagi perkara tentang Abdullah ibn Maktum ini, beliau telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, di dalam surah Abasa tadi, Abasa wa Tawalla. Jadi diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, menerangkanlah turunnya ayat Abasa wa Tawalla ni kerana pada waktu itu Nabi SAW sedang sibuk berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy. Jadi datanglah Abdullah ibn Maktum. Abdullah ibn Maktum ni ketika itu dia memang telah Islam. Tapi dia datang, dia minta Nabi bagilah panduan kepadaku, bacakanlah kepadaku sesuatu ayat kan. Tapi disebabkan Nabi ketika itu sedang berbicara dengan pembesar-pembesar Quraisy, jadi Nabi nak sangat pembesar-pembesar Quraisy ini masuk Islam. Jadi seolah-olah macam kalau kita pun, kita sedang bercakap dengan seseorang, tiba-tiba ada orang datang, kita rasa macam terganggu kan. Jadi Nabi pun manusia seperti kita, dia rasa macam terganggu lah. Jadi dalam ayat itu dinyatakan abasa wa tawalla, berpaling. Abasa dia berpaling pada muka dia, jadi muka dia berubah. Ada terjemahan mengatakan dia bermasam muka. Ada terjemahan yang mengatakan abasa tu muka dia tegang-tegang lah, jadi dalam keadaan tak selesa lah muka dia. Wa tawalla, dia berpaling, badan dia berpaling. Jadi dia berpaling anja'ahul a'ma, apabila datang orang buta ni tadi. Apabila datang orang buta, kemudian akhir sekali Tuhan memberi teguran, tapi teguran dalam bentuk teguran yang lembut lah, bukan teguran yang kasar kepada Nabi SAW. Nabi turunkan ayat itu, dan akhirnya diriwayatkan bahawa Nabi memuliakan Abdullah bin Maktum. Ya, jadi di situ pengajaran jugalah kepada kita bahawa orang kaya ni, yang pertama tadi, boleh diberi amanah untuk melakukan tugasan-tugasan tertentu. Kalaulah orang kaya boleh diberi amanah, apatah lagi dengan orang yang sihat seperti kita kan. Jadi kadang-kadang kita perlu berikan juga amanah kepada orang-orang lain lah, untuk kita, kalau boleh biar amanah itu dilakukan bersama-sama. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sikit-sikit bertepatan juga dengan tentang OKU ni. Imam Qaulun juga antara imam yang OKU, dia pekak sungguh-sungguh sehingga letak trompet pun tak dengar, tapi bila orang talaqi dengan Quran, dia boleh betulkan bacaan orang, masya-Allah. Ini Imam Qaulun, masya-Allah. Macam dia belajar, anak tak dapat masa tu, tapi macam itulah dia belajar. Talaqi musyafah, maknanya dia antara murid Imam Nafi' yang berguru Imam Nafi' lebih kurang 20 tahun Imam Nafi'. Dan sampai sehingga kan kehebatan dia ni, karomah dia lah ni, dia digelar mukri ahli apa nama qari dia di Madinah, di Madinah, ahli Madinah. Dan dia ni kalau kita tengok sejarah belajar dia, dan nama dia Qaulun tu bukan nama dia, gelaran dia. Qaulun bil lughatil rumiyah maknanya jayyid, saya Ustaz, jayyid. Sebab dia punya nenek atau datuk dia tawanan perang, dia ada keturunan Qaulun, dia asal Asbahan. Asbahan ni Imam Nafi'. Jadi ni
digelar qalun sebab dia hebat bacaan, dan bacaan dia tu dia katakan bila dia baca tu mulut dia wangi, masya-Allah. Dia mengikut gerakan mulut itu dia boleh baca. Kalau kita pergi di tanah Arab tengok macam-macam pelik orang buta boleh hafal Quran sekejap sangat. Mendengar kaset dia boleh hafal dah. Kita nampak pelik-pelik kan, dari sampai tak ingat-ingat kan. Tapi dia dengar sekali terus ingat terus. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi